Shalom. Pada hari ini 25 Mei. Bacaan harian Alkitab mengenai Abin Nadab. 1 Samuel 7 ayat 1. Maka kaum lelaki Kiryat Yerim datang mengangkat tabut Tuhan lalu membawanya ke rumah Abinadab di bukit dan mentabiskan Eliezer anaknya untuk menjaga tabut Tuhan itu. 1 Samuel 7 ayat pertama. Apabila penduduk Kiryat Yerim melihat orang-orang yang telah mati di Bet-Shemesh, mereka mengambil tabut perjanjian Tuhan dan mencari seorang Lewi untuk menjaga perabot suci itu. Mereka membawanya kepada Abinadab yang menyimpannya di rumahnya selama lebih dari 50 tahun. Semasa zaman hakim-hakim, kerohanian Israel berada pada tahap yang rendah kerana penyembahan berhala. Habakuk 2 ayat 11 hingga 13. Pada zaman itu tiada raja yang memerintah orang Israel. Setiap orang melakukan apa yang dianggap benar menurut pandangan sendiri. Sekarang ia mencapai tahap di mana tempat kudus pun hampir lenyap. Kota Silo telah dimusnahkan dan tabut perjanjian itu ditempatkan bersama orang Filistin selama 7 bulan. Akhirnya ia disimpan di rumah Abinadab. Sementara itu para imam berpindah ke Nob. 1 Samuel 22 ayat 19 dan terdapat juga dalam buku Nabi dan Bapa jilid 2 muka surat 263. Di mana mereka membina sebuah kemah kecil bersama dengan perabot tempat suci yang lain di dalamnya. Pada saat itu, iman Israel berada pada tahap yang paling rendah. Bait suci telah dibahagikan dan mereka tidak mempunyai kesatuan dan kuasa untuk membawa tabut perjanjian Tuhan kembali ke kemah suci. Setiap kali umat Tuhan meninggalkan Dia dan mengikuti penyembahan berhala, kemerosotan moral, rohani dan politik boleh dijangkakan. Pada zaman Israel, kemerosotan sedemikian memuncak disebabkan kegagalan para pemimpin mereka, terutamanya Eli, dalam membimbing umat untuk melayani Tuhan dengan kesetiaan yang sepenuhnya. Para pemimpin, gembala-gembala Tuhan menentukan bahagian besar keadaan rohani kawanan mereka. Ini masih benar pada zaman kita. Sementara sesetengah orang mungkin tidak benar-benar menyembah Baal, Astarot, atau beberapa tuhan berhala yang lain. Mereka mungkin sibuk dengan keseronokan hedonistik atau kebimbangan harian untuk mencari kekayaan, kemasyhuran atau cita-cita duniawi yang lain. Malangnya bentuk penyembahan berhala ini juga boleh dilihat pada pemimpin di rumah dan di gereja. Oleh itu kita harus dengan teliti memeriksa diri kita sendiri dalam kerendahan hati dan pertobatan untuk menjaga diri kita dan terutamanya keluarga dan gereja kita untuk tetap setia kepada Yesus. Amin. Tuhan memberkati.